dia, terutama di sekeliling dubur dia itu, ampun maaf, dubur tempat kita basuh najis, tempat kita berak itu, ya, itu adalah anggota zahir yang wajib kita ratakan air. Kena bertenggung baru dia boleh terbuka. Wajib rata air. Oh begitu, kata Pak Cik 55 tahun tu. Rupanya selama ini mandinya mandi kerbau aja. Udah bercucu. Baru saya faham, kata dia, la ilaha illallah. Jadi kalau beginilah nak kahwin, saudara-saudara sekalian. Ya. Apa jadi pada sembahyang dia? Kalau mana wajib tidak sah, wuduk tak sah, sembahyang tidak sah, haji tidak sah, ya. Kalau sembahyang tidak diterima Allah, seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sebab sembahyang itu adalah tiang agama. Bila sembahyang Allah terima ibadah yang lain. Jadi ini bukan, ini mari wajib baru, ini baru satu fardhu ain. Karena itu malam pertama itu adalah malam yang penting. Kita nak tentukan apakah bakal isteri, bakal suami itu selesai fardhu ain. Nah, jadi kenalah buat interview pula sikit. Di malam pertama itu. Dan pertemuan suami isteri itu hendaklah ikut syariat, ada doa dan sebagainya supaya syaitan jauh. Ya, jangan selepas tengok video lucah bergaul suami isteri dapat anak. Ampun maaf, yang berhubung suami isteri itu adalah syaitan. Sebab dia ada doanya supaya syaitan jauh. Ya. Ini kita kena faham. Itu sebab biarlah menantu kita itu lelaki dan perempuan itu orang saleh. Kena ringkaskan cerita sekali lagi. Bunyi ringkas pun tapi panjang lagi jadinya. Ya, minta maaf sikit lagi. Bila isteri sudah mengandung, ini lebih mustahak lagi. Sebab sebarang perkara yang berhubung dengan ibu yang mengandung ada kaitan dengan anak dalam kandungan. Pesta-pesta muzik, pesta-pesta yang ada di pantai, di taman bunga, kelak-kelak malam, funfair, ini bukan tempat ibu mengandung yang baik kita bawa, tak boleh bawa. Begitu juga saudara-saudara sekalian, makan minum ibu yang mengandung ini hendaklah halal. Hendaklah halal, hendaklah berkat, hendaklah suci mengikut syariat. Halal saja kadang-kadang tak berkat, ada juga. Apa dia? Suami kerja tak ada ponting langsung. Itu halal kerja dia sebab tak ponting. Tapi tak semayang. Itu halal dan tak berkat. Tapi kalau kerja tak ponting, semayang pun buat, halal dan berkat. Jadi kena kita pastikan, jangan suap makanan ke dalam mulut isteri kita untuk membesarkan anak dalam kandungan, kecuali makan itu adalah halal dan berkat. Apalagi kalau rezeki itu tipu, rasuah, judi, eko, ponting, ini tak usah masuk dalam mulut isteri. Nanti pertumbuhan anak nanti tidak Allah redha pertumbuhannya. Susah nak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian, bila anak kita sudah lahir, kenalah lahir disambut dengan cara Islam. Di sinilah lahirnya tuntutan fardhu kifayah. Kita ada hospital Islam. Kemudian yang mustahak sekali, anak yang soleh tadi, ya, anak yang dah lahir tadi, ringkaskan ceritanya. Kalau nak jadi ke orang soleh, perbandingannya sama seperti kita nak dapatkan segelas kopi susu yang baik. Nak dapatkan kopi susu yang baik, apa mesti baik? Kesemua mesti baik. Susu mesti baik, jangan susu basi, sakit perut. Kopi mesti kopi, jangan kopi bercendawan. Air mesti masak, jangan mentah. Gula mesti betul-betul gula, jangan bubuh pula baja pisang. Bila semua resipinya betul, maka dapat segelas kopi susu yang baik. Bila minum, badan sihat, keluarga sihat, masyarakat sihat. Demikianlah anak yang lahir itu. Rasulullah kata fitrah, bersih, macam kain putih. Terpulanglah kepada ibu ayahnya untuk memasukkan apa juga resipi yang menyebabkan anak itu besar besok menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apa resipi yang kita bubuh? Ini mustahak. Jadi kita bandingkan anak seperti sebiji gelas. Apakah resipi yang perlu dibubuh ke dalam gelas, ke dalam diri anak supaya lahir orang soleh? Apa resipi yang pertama? Resipi pertama, saudara sekalian, tidak ada lain dan tidak ada bukan ialah ilmu. Ilmu pengetahuan adalah resipi yang paling pertama nak didik anak jadi orang soleh. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang dapat mengenal dia dengan Allah. Itu ilmu yang pertama. Udah selesai ilmu fardhu ain, dia kenal Allah, barulah boleh kita hantarkan dia menuntut ilmu-ilmu fardhu kifayah.
Fardu ain mesti selesai dulu, hukumnya wajib. Kemudian baru fardu kifayah. Adalah sesuatu yang songsang. Hantar dia dulu menuntut fardu kifayah. Balik bawa berbagai-bagai degree dan kepakaran. Tapi fardu ain tak selesai. Ini kacau masyarakat jadinya. Itu sebab kalau hantar ke England, dia lebih England dari England. Hantar ke Amerika, lebih Amerika dari Amerika. Karena itu bila balik di sini kita tengok macam-macam. Ada rupa Jepun, ada rupa England, ada rupa Amerika dan sebagainya. Kacau kita jadinya. Karena itu selesaikan dulu fardu ain dia, baru hantar keluar. Itulah di antara maksud Rasulullah kata, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Artinya selesaikan diri kita dulu dengan fardu ain. Kalau kita hantar ke China, akhirnya kita ambil pengetahuan dari China, tinggal kena Islam berkembang di sana. Kan gitu? Para sahabat dihantar ke Mesir, Mesir berkembang Islam. Para sahabat hantar ke Nusantara, Nusantara berkembang Islam. Gitu sebenarnya. Anak kita pergi belajar ke England, Islam berkembang di England. Itu sebenarnya. Jadi, resipi pertama nak masuk dalam anak ialah ilmu. Hendaklah ilmu yang boleh menjadikan dia orang soleh. Sekolah juga mesti sekolah ikut syariat. Guru juga mesti orang soleh. Tapi kalau gurunya Ramasami, Acong, kenal Allah pun tidak. Robert, Gramsing. Kalau ini menjadi guru anak kita, bolehkah anak kita kenal Allah, kenal akhirat, cinta Allah, cinta akhirat, jadi orang soleh, bolehkah? Kita membagi anak kita pada musuh kita, pada naga. Karena itulah tidak heran bila dia balik, dia kembali membawa banyak senjata untuk menikam ibu dan ayahnya balik. Jadi ilmu mesti ilmu yang dapat mengenalkan dia dengan Allah. Ilmu syariat kenalkan dulu. Gurunya mesti soleh. Sekolahnya mesti mengikut sistem Islam, pelaksanaan dan semua sekali ikut Islam. Itu ilmu. Makan minum mesti soleh. Apa yang dia baca memberikan sumbangan kepada anak nak jadi soleh. Bacaan mesti baik. Benda yang dia tonton mesti baik. Benda yang dia dengar mesti baik. Benda yang dia makan mesti baik. Ibu ayah mesti baik. Kaum keluarga mesti baik. Jiran tetangga mesti baik. Majlis yang dia hadiri mesti baik. Ini semua merupakan kopi gula yang memberi sumbangan manusia itu berkembang menjadi seorang manusia. Cacat satu saja insya-Allah tidak jadi orang soleh. Contoh, kita beri bacaan yang karut. Katakanlah akhbar harian sekarang ini, karut sungguh. Di dalamnya kalau kita lihat 90% tajuk-tajuk yang mendedahkan rosak dalam masyarakat. Mencuri, merampak, merogol, berzina, rasuah, cerita persundalan, cerita wanita, dedah aurat, penyanyi dan sebagainya. Kalau ini yang kita nak didik pada anak, insya-Allah dalam masa 10-20 tahun dia boleh kumpul dalam kepala ni 60 siri rogol, 1000 jalinan gol, 4 cerita rompak. Itu dalam kepala dia. Bolehkah begini mencetak menjadi anak yang soleh? Jawabnya akhbar harian kalau kita sogok tak boleh jadi. Kena beri bacaan yang boleh memberikan dia pengetahuan yang boleh jadi orang soleh. Itu sebab bacaan mesti mengandungi isi-isi yang baik, yang datang dari Quran, hadis yang baik, bersumber dari syariat Islam. Jangan kita sangka main-main, ringan-ringan tentang bacaan. Pendengaran, begitu. Benda yang bercanggah jangan bawa anak ke pantai tempat berkelah. Nanti dia dapat lihat banyak babak-babak yang tidak sesuai untuk orang soleh. Jangan bawa ke taman bunga. Funfair bukan tempat anak orang soleh nak jadi orang soleh. Ampun maaf, supermarket pun belum tentu anak boleh jadi orang soleh. Sebab mengikut hadis Rasulullah, pekan ini adalah kubu syaitan. Syaitan membiak di pekan. Seluruh maksiat terlungguk di pekan. Dedah aurat, pergaulan bebas, zina, segala-galanya. Kalau bawa anak ke pekan, susah nak jadi orang soleh. Jadi nak jadi orang soleh ini semua persekitarannya hendaklah baik. Kerana itulah saudara sekalian, sikit-sikit barangkali kita faham mengapa ramai orang sekarang ini memikir-mikirkan nak buat kampung Islam. Kan? Kampung Islam. Di mana kalau kita duduk di perkampungan Islam sebulan, insya-Allah sebulan mata ni tidak berdosa melihat wanita. Kalau di luar, pagi buka 100 wanita lalu. Sebulan 3,000. Bila nak ampun pada Allah? Pernah kita bertobat 3,000. 3,000 tobat kerana melihat 3,000 wanita sebulan. Pernah kita tobat? Berat. Dalam kampung Islam, insya-Allah. Jadi kalau anak nak jadi soleh, hendaklah begini. Bacaannya baik, makan minumnya baik. Kerana itu kita kena usahakan. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai penutup ceramah saya ini, nak lahirkan anak yang soleh ini, saya nak bawa satu kisah. Kisah ini berlaku kepada bapa Syekh Abdul Qadir Jailani.
Bapa siapa kena jalani?